Sebab bila dia balik semula ke Johor, Abang Hakim ini adalah tanya beberapa ustaz kan. Lepas tu ustaz pun cakap mungkin yang Abang Hakimi jumpa pada masa tu merupakan karin kepada arwah ni tadi. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk kisah kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kejadian seram yang berlaku di Bacok, Kelantan. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya kejadian ini berlaku pada tahun 2007 yang mana ianya berlaku kepada seorang pengantar jenazah. Pika letakkan nama dia sebagai Abang Hakimi. Okey, Abang Hakimi ni kerja dia adalah menghantar jenazah dekat sebuah hospital ni. Dan pada masa tu adalah hari terakhir puasa yang mana keesokannya adalah Hari Raya Aidilfitri. Tiba-tiba Abang Hakimi ni dia mendapat satu panggilan telefon yang mana dia ni kena kerja untuk kena menguruskan satu jenazah wanita ni yang terlibat dekat satu kemalangan. Kata dia dalam kemalangan tu wanita terbabit terus meninggal di tempat kejadian tahu disebabkan oleh dia kemalangan masa dia on the way nak balik ke Kelantan, nak balik beraya dengan suami dia. Manakala suami dia ni selamat tapi suami dia ni masuk ICU. So disebabkan oleh kesemua ahli family jenazah ni sudah pun berada di Kelantan. So nak tak nak pada masa tu memang tak ada siapa-siapalah yang nak mengiringi Abang Hakimi ni untuk hantar jenazah pulang semula ke kampung halaman dia di Bacok, Kelantan. Jadi selepas selesai proses untuk dapatkan jenazah dan sebagainya, teruslah Abang Hakimi ni pun bertolaklah daripada Johor menuju ke Kelantan. Masa tu kata dia lebih kurang petang. Dan bila on the way nak balik ke Kelantan tu, orang biasalah kan kita boleh tengok dekat dalam newspaper apa semua. Kalau before hari raya ni memang jalan menuju ke Kelantan tu memang agak jam jugalah. Dan kejadian ni pula berlaku tahun 2007. Tapi masa tu tak adalah jam teruk macam zaman sekarang ni kan. Okey, walaupun jam teruk tapi Alhamdulillah dalam pukul 3 pagi macam tu Abang Hakimi ni selamat sampai ke Bacok, Kelantan. Kata dia sepanjang perjalanan masa proses nak hantar jenazah tu tak ada satu pun kejadian pelik yang berlaku dekat dia tahu. Okey je, mungkin disebabkan dia tak adalah rasa macam kesunyian sangat sebab jalan jam kan, kejap-kejap berhenti, kejap-kejap berhenti. So tak adalah rasa macam takut sangat berbanding macam kalau jalan tu agak lengang dan sebagainya. Okey. So berbalik semula ke cerita tadi, dalam pukul 3 pagi tu Abang Hakimi ni selamat sampai ke Bacok. Bila Abang Hakimi ni sampai dekat sana, memang dia kata semua family members arwah ni telah pun menunggu Abang Hakimi sampai kan. So bila dah sampai, diorang pun terus cepat-cepatlah melakukan proses pengebumian. Walaupun pada masa tu dalam pukul 4 pagi, 5 pagi macam tu, diorang terus kebumikan. Diorang tak nak tunggu sampai keesokan paginya ke apa, diorang tak nak tunggu, diorang nak terus tanam lah. Mungkin juga disebabkan oleh keesokannya kan hari raya, jadi mungkin keadaan lagi sibuk ke macam tu lah kan. So nak tak nak diorang terus kebumikan lah si jenazah ni pada malam tu juga dalam pukul 4-5 pagi macam tu. So bila lepas dah selesai proses pengebumian dan sebagainya, Abang Hakimi ni pun nak tak nak terus kena patah balik semula ke Johor lah. So lepas dia dah rehat, mungkinlah dia rehat kejap kan, sebab tak adalah kata terus patah balik macam tu. Dia rehatlah kejap, lepas tu dia pun bersiap sedialah untuk terus pulang semula ke Johor. Kan perjalanan daripada Kelantan ke Johor tu belas jam juga rasanya kan. So lepas tu Abang Hakimi ni pun meneruskan perjalanan. Dia pun bertolaklah daripada kawasan perkuburan dekat Bacok tu untuk balik semulalah ke Johor Bahru. Dan masa tu dalam lebih kurang 1 kilometer ke macam tu kan, ataupun mungkin beberapa ratus meter, dia nampak dekat depan dia ni betul-betul di tepi bahu jalan ada seorang perempuan memakai baju kurung berada di tepi jalan. Lepas tu dia macam melambai-lambai, dia nak suruh Abang Hakimi ni stop.
Jadi Abang Hakimi ni pada masa tu dia macam agak pelik tau, sebab jam dalam lebih kurang 5 pagi macam tu kan. Lepas tu macam mana pula ada perempuan pakai baju kurung yang berada dekat tepi jalan macam tu. Masa tu Abang Hakimi ni dia tak ada rasa macam takut ke apa. Walaupun mula-mula dia memang rasa pelik lah sebab ada perempuan tengah-tengah malam, waktu pagi macam tu kan. Tapi disebabkan oleh dia kesian sebab dia kata mungkinlah perempuan ni ada emergency ke apa kan. So Abang Hakimi ni pun stop van dia tu. Lepas tu dia pun buka lah tingkap. Kemudian perempuan dekat luar tu pun tanyalah Abang Hakimi, abang nak pergi mana? Lepas tu Abang Hakimi ni pun cakap, oh dia on the way nak balik semula ke Johor lah. Lepas tu perempuan tu pun tanyalah Abang Hakimi ni, boleh tak kalau saya nak tumpang depan tu je? Jadi dia sebabkan oleh dia dengar depan tu je kan, Abang Hakimi ni pun kesian. Dia pun kata, tak apalah. Kalau macam tu naik je lah, dia bolehlah tumpangkan perempuan tu. Panjang perjalanan tu, dia kata perempuan tu tak bercakap langsung. Dan Abang Hakimi ni mungkin juga disebabkan oleh dia dah terlampau penat kan. Sebab driving daripada Johor ke Kelantan, lepas tu nak daripada Kelantan nak pergi ke Johor balik. Dah agak kepenatan semua kan. So dia pun banyak mendiamkan diri je lah. Tak adalah macam tanya perempuan tu daripada mana apa semua. Dia bawa perlahan je sebab dia takut yang terlepas lorong ke apa kan. Sampailah tiba-tiba perempuan tu pun cakap dekat Abang Hakimi ni, abang bolehlah berhenti dekat sini sebab dah sampai. Lepas tu Abang Hakimi ni pun tengoklah keadaan sekeliling kan. Dia kata, tempat ni macam tak ada kawasan penempatan ke apa, tak ada pun, macam kosong gitu kan. Agak pelik jugalah masa tu. Kemudian Abang Hakimi ni juga perasan lah yang kawasan sekeliling tu penuh dengan pokok-pokok macam tu. Lampu jalan apa semua pun tak ada. So basically dekat sini memang tempat tu, kawasan jalan tu adalah satu kawasan yang sangat gelap dan juga sunyi. Lepas tu kan, perempuan tu pun turunlah daripada van tu. Cuma masa ni yang buatkan Abang Hakimi ni meremang ialah bila perempuan tu pun cakaplah dekat Abang Hakimi macam ni, abang, terima kasih tahu sebab hantarkan saya daripada Mersing sampai ke sini. Lepas tu perempuan tu pun raib. Masa tu Abang Hakimi ni dia kata bulu roma dia tu semua terpacak naik tau. Sebab siapa lagi yang hantar daripada Johor ke Bacok tu kalau bukan yang dia hantar pagi tadi tu kan, petang tu tadi. Jadinya daripada situ walaupun dia terkejut, tapi Abang Hakimi ni dia kata tak adalah dia takut sampai menggigil ke apa. Cuma dia macam agak terkejut, mungkinlah juga sebab dia kan dah biasa menghantar jenazah dan sebagainya. Jadi dia macam dah agak biasalah kot dengan benda-benda mistik yang macam tu kan. Cuma dia yakinlah yang sebenarnya mungkin yang dia jumpa tu adalah jelmaan yang berupa bentuk macam si arwah. Bukanlah kata jelmaan arwah tu, bukanlah roh ke apa. Sebab bila dia balik semula ke Johor, Abang Hakim ini adalah tanya beberapa ustaz kan. Lepas tu ustaz pun cakap mungkin yang Abang Hakimi jumpa pada masa tu merupakan karin kepada arwah ni tadi. So, macam mana dengan kisah yang Pika kongsikan dekat korang kali ni? Bagi pendapat korang sebab Pika nak tahu apa pendapat korang tentang kisah kali ni. Alright. So, apapun itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Seperti biasalah, tolong support Pika dengan subscribe dekat butang dekat bawah tu. Lepas tu support Pika juga dengan follow Pika di Instagram Pika Storyteller. So, itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye.